Ketika Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 6 ayat 14 hingga 15. Maka kamu perlu membuat sebuah batra daripada kayu sipres. Buatlah bilik-bilik di dalam batra itu yang mesti dilapisi dengan gegala di bahagian luar dan dalamnya. Kamu mesti membuat batra itu mengikut ukuran ini. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Maminda Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang kejadian sesi ke-98. Kira-kira 1600 tahun selepas Adam menetap di bumi ini, dunia sudah dipenuhi oleh dosa. Apabila keadaan mencapai tahap tiada pengampunan lagi menurut keadilan, Tuhan akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan penghakiman. Tiada lagi orang dapat diselamatkan. Dunia begitu rosak dan penuh dengan dosa. Sebab itulah berlaku penghakiman dengan api pada zaman Sodom dan Gomora, dan keadaan pada zaman Nuh juga sama. Kini ketika kita hidup pada akhir zaman, keadaannya lebih teruk lagi. Keadaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan masa dahulu ketika dosa berleluasa. Kita hidup dalam zaman apabila dosa telah meresap ke setiap sudut dunia dan jauh lebih daripada masa itu. Tuhan menetapkan kaedah penghakiman sebagai banjir besar dan menyuruh Nuh membina sebuah batra sebagai persiapan menghadapi banjir itu. Tuhan sendiri menyatakan reka bentuk dan cara pembinaan batra tersebut. Perkara itu terdapat dalam petikan firman pada hari ini. Tuhan memberitahu Nuh tentang bahan, saiz dan struktur batra, dan semua ini mempunyai makna rohani. Fikirkanlah, masa itu bukanlah zaman di mana tamadun sains maju seperti sekarang. Oleh itu, bagaimana mereka dapat membina batra itu, sebuah kapal yang tak apun di atas air yang menenggami seluruh dunia dan naik begitu tinggi? Jika anda pergi ke laut sedikit lebih dalam, bukankah anda dapat melihat bagaimana air dan kapal bergoyang walaupun dengan tiupan angin yang kecil? Namun begitu, bagaimana Tuhan bekerja supaya batra itu dapat terapung dan bertahan selama setahun atau lebih walaupun dalam keadaan dunia diliputi air? Saya berharap anda menerima rahmat yang besar melalui firman pada hari ini. Tuhan meletakkan makna dalam setiap bahagian batra itu untuk menunjukkan kepada Nuh dan keturunannya bagaimana mereka harus hidup pada masa depan, serta apa yang harus dipelajari dan diingati oleh mereka melalui penghakiman banjir. Sekarang saya akan menjelaskan makna setiap bahagian tersebut. Dalam bahagian pertama ayat 14, tertulis, maka kamu perlu membuat sebuah batra daripada kayu sipres. Dalam ayat ini, batra secara rohani melambangkan firman Tuhan. Nuh dan keluarganya diselamatkan dan terlepas daripada penghakiman banjir kerana mereka taat kepada firman Tuhan, membina batra dan masuk ke dalamnya. Pada masa itu, semua orang yang tidak masuk ke dalam batra telah binasa. Semua binatang dan makhluk melata, semuanya. Demikian juga kita mesti tinggal dalam firman Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Tuhan telah dengan jelas menyatakan jalan keselamatan dan standar pengampunan dosa dalam Alkitab. Keselamatan setiap individu ditentukan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan cara ini, tidak ada tertulis dalam Alkitab bahawa seseorang diselamatkan hanya dengan pergi ke gereja. Tidak ada ayat yang menyatakan bahawa seseorang tetap diselamatkan walaupun berterusan berbuat dosa, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. 죄를 지어도 구원받는다는 말은 없습니다. 구약이나 신약이나 죄를 지어도 구원받는다는 말씀은 없어요.
Sebagai contoh, dalam Yohanes 3 ayat 18 tertulis, "Sesiapa yang percaya kepadaku tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman, kerana dia tidak percaya dalam nama Anak Tuhan, Anak Tunggal Allah." Selain itu, dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan kita Yesus berkata, 마태복음 7장 21절에는 우리 예수님께서 너더러 주여 주여 하는 자마다 "Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan syurga, tapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di syurga." 하는 자라야 들어가리라 말씀하셨지요. Tidak dinyatakan bahawa semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Sebaliknya, dengan jelas dinyatakan bahawa hanya orang melakukan kehendak Bapa di syurga, iaitu kehendak Tuhan, yang akan masuk. Ajaran seperti ini muncul berulang-ulang kali dalam Alkitab. Ia berulang-ulang kali menegaskan bahawa seseorang mesti hidup menurut firman dan kehendak Tuhan Bapa untuk menerima keselamatan, dan bahawa seseorang tidak dapat diselamatkan jika tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Maksudnya adalah untuk hidup tanpa berbuat dosa, memelihara perintah-perintahnya dan mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Orang yang berbuat dosa tidak ada kaitan dengan Tuhan. Dalam banyak bahagian Alkitab, dinyatakan bahawa orang berdosa dipengaruhi oleh musuh, iaitu iblis, dan mereka menjadi hambanya, serta tidak dapat diselamatkan. Namun begitu, pada masa ini ada orang yang mengaku diri sebagai Kristian, tapi tetap melakukan dosa, terlibat dalam pelbagai dosa kewangan dan dosa-dosa lain. Namun mereka mengajar seolah-olah mereka telah diselamatkan. Hal seperti ini tidak dapat diterima. Bukankah pemimpin Kristian seperti ini menjadikan orang sebagai anak-anak neraka? Mereka sedang memimpin orang ke neraka. Selain itu, Alkitab juga mencatatkan sejarah khusus tentang cara untuk diselamatkan. Orang yang hidup menurut firman Tuhan akan masuk ke syurga, manakala orang yang tidak akan masuk ke neraka. Sama seperti semua orang yang tidak masuk ke dalam bahtera Nuh mati dalam penghakiman banjir. Sesiapa menyimpan daripada jalan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan akan menuju kematian kekal. Saya berharap agar orang kudus memahami dan menyusun firman ini dengan teguh yang berfungsi sebagai bahtera keselamatan. Oleh itu, anda mesti mengetahui sama ada anda berada di dalam atau di luar bahtera keselamatan, dan jangan sekali-kali keluar daripadanya. Jika anda sudah masuk ke dalam bahtera tapi kemudian keluar semula, bukankah hal itu membawa kepada kematian? Anda mesti tetap tinggal di dalam bahtera sehingga waktunya tiba. Jika anda telah benar-benar masuk ke dalam keselamatan tetapi kemudian keluar daripadanya, anda tidak akan diselamatkan, bukan? Anda tidak boleh menyimpan daripada perintah Tuhan. Saya meminta agar anda berpegang teguh kepada pengharapan yang anda nantikan dengan iman sehingga jiwa anda sampai ke syurga. Saudara dan saudari, Tuhan menetapkan bahan untuk bahtera itu sebagai sipres yang dikenali sebagai kayu pine, dan ini juga mempunyai makna rohani. Pertama, izinkan saya menjelaskan ciri-ciri pokok ini. Pokok ini ialah pokok konifer malar hijau yang boleh bertumbuh sehingga 30 meter tinggi dan 1 meter lebar, yang mempunyai ciri berakar dalam dan batangnya bertumbuh lurus. Kayunya kuat dan keras. Oleh itu, kayu pine digunakan sebagai bahan struktur seperti tiang atau kasau ketika membina rumah. Ia juga digunakan sebagai bahan struktur untuk mengekalkan bentuk asas perabot. Selain itu, oleh sebab sifatnya keras, ia digunakan dalam kejuruteraan awam dan pembinaan kapal. Kayu pine mengandungi resin yang menjadikannya sukar untuk diproses, tapi hal ini sebenarnya memberikannya sifat ketahanan yang kuat. Hal ini bermaksud bahawa kayu pokok pine itu sendiri mengandungi resin. Tuhan menyuruh Nuh menggunakannya sebagai bahan untuk membina bahtera. Bahtera Nuh mesti mampu menahan ombak besar di tengah-tengah banjir yang dahsyat. Ia mesti cukup kukuh dan kuat supaya tidak hancur walaupun ombak sebesar rumah melanda dan menghentamnya. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membina bahtera itu menggunakan kayu yang kuat dan keras.
supaya kehidupan kita juga dapat mengharungi gelombang dunia yang bergelora ini dan sampai ke syurga dan selamat, kita juga memerlukan sifat rohani seperti pokok pain. Seperti sifat pokok pain yang lurus dan teguh, anda mesti mengekalkan hati yang lurus dan tidak berubah walaupun menghadapi apa-apa kesukaran. Orang yang ingin masuk ke syurga tidak boleh goyah dalam iman. Mereka mesti mempunyai hati yang teguh dan tidak berubah walaupun menghadapi pelbagai kesukaran. Hanya dengan demikian mereka dapat sampai ke sana. 여기 천국 갈 분들, 구원받아 이제 천국 갈 분들은 믿음도 변개하지 않아야 하고 걷고 곧은 마음, 변개하지 않는 마음. 그래서 어떠한 어려움에도 변개하지 않는 그런 믿음이 있어야 가는 거죠. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 tertulis, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah heran bahawa anda diuji dengan penderitaan yang berat. Jangan anggap perkara itu luar biasa. Apabila orang percaya berusaha untuk memelihara iman mereka di dunia ini, kadang-kadang mereka akan menghadapi ujian yang seolah-olah seperti api. Jika keluarga anda belum diinjili, anda mungkin akan menghadapi penganiayaan daripada keluarga kerana tidak ikut serta dalam upacara nenek moyang. Di tempat kerja, jika anda menolak minuman keras yang ditawarkan oleh keluarga, oleh ketua, anda mungkin akan menghadapi kesan negatif seperti secara tidak langsung. Anda ingin hidup dalam cahaya kerana percaya kepada Tuhan, tetapi roh-roh kegelapan tidak menyukai hal ini, lalu menghasut orang jahat untuk menindas orang-orang kudus. Seseorang yang mempunyai hati yang lurus tidak akan berkompromi dengan dunia ini, tidak kira apa-apa ujian seperti api datang daripadanya. Iman anda tidak akan menjadi lemah atau goyah. Anda tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan tanpa berubah seperti tekad anda pada mulanya. Oleh sebab Tuhan hidup, dia pasti membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Selain itu, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Matlamat imanmu iaitu penyelamatan jiwamu. Orang memelihara iman dengan hati yang teguh akhirnya akan memperoleh keselamatan. Dalam ayat 14 tertulis, buatlah bilik-bilik di dalam batra itu. Hal ini bermaksud bahawa pembahagian di dalam batra untuk memisahkan ruang. Batra secara rohani ialah firman Tuhan. Jika batra merujuk kepada firman Tuhan secara keseluruhan, apakah maksudnya ada bilik-bilik di dalamnya? Ia melambangkan hati yang mampu membuat pertimbangan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Maksudnya mengetahui cara untuk membuat pertimbangan antara kebenaran dan kepalsuan, antara yang baik dan yang jahat, serta antara cahaya dan kegelapan. Dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti mempunyai kemampuan untuk membuat pertimbangan. Jika tidak, kita mungkin akan mengikuti orang buta dan jatuh ke dalam lubang bersama-sama. Kita mungkin bertindak bertentangan dengan kehendak Tuhan. 함께 구덩이에 빠질 수가 있습니다. 하나님께서 원하시는 뜻과는 반대로 Dalam Roma 12 ayat 2 juga tertulis, janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik dan yang diredainya dan yang sempurna. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 말씀하셨지요. Pada zaman ketika kitab Roma ditulis, manusia pada umumnya masih baik. Namun pada hari ini perkara-perkara menggoda kita untuk berdosa dan membawa kita ke neraka ada di mana-mana, jauh lebih banyak daripada masa itu. Segala yang anda lihat dan dengar melalui TV atau internet merupakan kejahatan, kepalsuan dan kegelapan. Anda mesti mengetahui apa yang baik menurut Tuhan, bukan apa yang baik menurut pandangan anda sendiri. 보는 것마다 듣는 것마다 악이고 비진리 악이고 어둠들이라 이 말이에요. Kita mesti mengetahui kebaikan dan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan apa yang kelihatan baik bagi kita, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Anda mesti memenuhi hati dan kebaikan, kebenaran dan kebajikan yang benar menurut pandangan Tuhan, bukan menurut standar Anda sendiri. 선이 아니라 하나님 보시기선 Memenuhi hati dengan perkara-perkara ini merupakan kasih. 이런 것들을 분별할 줄 Dengan kata lain, hal itu bererti memenuhi setiap bahagian hati anda dengan kasih. 하나님이 원하시는 의, 하나님이 원하시는 덕, 하나님이 원하시는 온유 이런 것들로 내 마음을 꽉 채워야 된다 이 말이에요. 꽉 채워서 그 테두리 Tuhan sendiri ialah kasih dan kebaikan. Maksud saya, sifat asasnya ialah kasih. 하나님의 근본 사랑이시라면 사랑 자체시고 선 자체시라 이 말이에요. Oleh sebab kita mesti menjadi satu dan Tuhan Bapa, kita juga harus mengisi diri kita dengan cara ini. 얼만큼 많이 채웠나에 따라서 믿음이 영에서 온 영으로 얼만큼 들어가느냐. Oleh itu bergantung kepada sejauh mana anda telah mengisi hati dan perkara ini, disitulah juga ditentukan sejauh mana iman telah masuk dari roh ke dalam roh. Anda juga harus sedar bahawa bukan kebenaran menurut pandangan sendiri yang penting, tapi apa yang dianggap oleh Tuhan sebagai benar. Walaupun anda merasakan diri anda benar, hal itu tidak benar jika Tuhan mengatakan sebaliknya. Yang penting ialah benar di hadapan Tuhan. Kebenaran menurut pandangan manusia tidak semuanya benar. Untuk melakukannya, kita mesti sepenuhnya menyangkal diri dalam segala perkara dan menjadikan firman Tuhan sebagai standar. Hal ini bermaksud memecahkan acuan pembenaran diri anda. Pengetahuan sendiri dan cara berfikir sendiri sejak awal, lalu membuat pertimbangan berdasarkan firman Tuhan sebagai standar dan memenuhi hati dengannya. Selain itu, apabila anda menyingkirkan kejahatan dari dalam hati, anda akan dapat memahami kehendak Tuhan yang baik. Untuk dapat membuat pertimbangan segala sesuatu dengan betul berdasarkan firman Tuhan, anda mesti terlebih dahulu mempelajarinya secara intelektual dan mengingatnya. Seiring dengannya, anda juga mesti diperlengkapkan secara rohani. Dengan kata lain, fikiran mesti diperbarui oleh kebenaran. Seseorang yang hatinya telah diubah oleh kebenaran dapat menerima suara dan pimpinan Roh Kudus. Dan dengan Islam 1 Korintus 2 ayat 13, anda menilai hal-hal rohani secara rohani. Oleh itu saya berharap anda akan bersungguh-sungguh memperlengkap diri dengan firman Tuhan, iaitu pengetahuan rohani, dan berusaha lebih lagi untuk menjadikannya sebagai makanan bagi hati. Saudara dan saudari, firman Tuhan juga menyatakan, yang mesti dilapisi dengan gegala di bahagian luar dan dalamnya. Gegala ialah bahan tinggal selepas penapisan minyak mentah. Gegala juga boleh diperoleh secara semula jadi daripada telaga minyak. Gegala digunakan sebagai bahan kalis air, pengawet dan sebagainya. Bayi Musa juga diletakkan dalam sebuah bakul yang disalut dengan tar dan gegala. Demikian juga kapal atau papan yang disalut dengan gegala dapat menjadi kalis air dan terapung di atas laut. 출애굽기 2장 3절에 보면 아기 모세가 Tuhan memerintahkan supaya batra itu disalut dengan gegala di bahagian dalam dan luar. Hal ini bertujuan untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang menyeluruh dengan menyapu gegala secara teliti, walaupun pada celah-celah kecil di antara sambungan kayu, supaya tidak ada air yang meresap masuk. Air tidak boleh masuk sama sekali. Nuh diperintahkan untuk menyapunya dengan sangat teliti, bahkan ke dalam celah-celah kecil, supaya benar-benar tiada air yang bocor masuk. Nuh dan keluarganya akan tinggal lebih daripada setahun di dalam batra itu. Jika terdapat celah pada batra kayu itu, air boleh meresap masuk dan mengancam keselamatan mereka. Air yang mula-mula masuk sedikit demi sedikit boleh membesarkan celah itu dan akhirnya menjadi keadaan yang tidak dapat dikawal. Apakah makna rohani perintah untuk menyalut batra dari dalam dan luar dengan gegala? Maksudnya ialah anda hidup di dunia, tapi jangan menerima perkara-perkara dunia ke dalam hati. Setiap orang selagi masih hidup di bumi ini memang hidup di dalam dunia, tetapi tidak boleh dicemari oleh tren dunia.
마음에 받아들이지 Ada orang yang telah 말라는 kehilangan 이 kasih pertama 뜻입니다. mereka kepada Tuhan. 성도님들은 이 땅에서 Pada 경작하는 mulanya 동안 mereka pasti 어차피 bertemu 세상 Tuhan dengan penuh 속에서 bersemangat. 삽니다. Tapi apabila mereka kembali bergaul, mendengar dan mencintai dunia, mereka kehilangan 성도들이 kasih 세상 pertama 속에 itu. 섞여 산다 해도 세상의 Mereka sepatutnya 전부의 tidak melihat, 소유의 merasakan 삶에 atau berbicara 들어와서는 안 tentang 됩니다. keinginan mata, 여러분 keinginan 한번 badani dan 첫사랑이 keakuan 잃어버렸던 hidup. 사람들. 첫사랑이 있을 때는 얼마나 뜨겁게 하나님 주님 사랑하고 나갔는데 그러나 그걸 또 Namun 잃어버리고 seolah-olah 세상을 menyalakan 또 kembali api itu, 세상 걸 바라보고 mereka 또 mengambilnya 네, semula, 세상에서 lalu 좋아하고 kehilangan 사랑하기 kasih pertama 때문에 kepada 내 Tuhan. 첫사랑을 잃어버리는 것이죠. Jika keadaan ini berterusan, akhirnya anda akan melihat mereka kehilangan iman, menjadi seperti orang dunia, bahkan menjadi lebih teruk lagi. 첫사랑을 잃어버린다 이 말. 그러면 믿음도 열버치고 Hari ini kerana musuh iaitu iblis bekerja lebih giat untuk hari itu. Sama seperti Tuhan memerintahkan supaya gegala disapu dengan teliti bukan saja di luar, tapi juga di dalam batra, kita juga mesti menutup segala ruang supaya dunia tidak mendapat tempat dalam diri kita. Ada sebab mengapa saya selalu menekankan bahawa anda mesti memutuskan musik duniawi, rancangan TV dan filem, serta berhati-hati dengan penggunaan internet. Hari ini kerana kuasa-kuasa anti-Kristus sedang menguasai budaya dunia dan menggunakannya secara meluas sebagai alat mereka. Ideologi anti-Kristus telah meresap bukan saja dalam video yang ganas dan lucah, tapi juga dalam budaya popular secara umum. Walaupun anda menontonnya hanya untuk hiburan, anda akan terpengaruh secara negatif tanpa sedar. Musuh iaitu iblis cuba membasuh fikiran melalui budaya dunia. Tuhan Yesus berkata kepada anda, kamu ialah garam dunia. Garam bukan saja memberi rasa masin tapi juga berfungsi mencegah kebusukan. Namun begitu, apakah gunanya garam jika garam kehilangan rasanya? Orang kudus yang telah dicemari oleh dunia adalah seperti garam yang kehilangan rasa. Orang Kristian dicemari oleh dunia bukanlah orang kudus, tapi hanya orang yang pergi ke gereja. Orang kudus ialah orang kudus di hadapan Tuhan dan tidak dicemari oleh dunia. Oleh itu, orang kudus tidak dipengaruhi oleh budaya dunia, tapi hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan, iaitu dalam cahaya. Saya memohon dalam nama Tuhan Yesus agar anda menjaga diri dengan baik melalui kebenaran dan menjadi garam yang mengeluarkan rasa yang sebenar. Saudara dan saudari, dalam ayat 15 petikan ini, Tuhan menyatakan ukuran batra. Dia berfirman, kamu mesti membuat batra itu mengikut ukuran ini. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Hasta yang disebut di sini ialah unit ukuran panjang, iaitu jarak dari hujung jari hingga ke siku orang dewasa. Apabila ditukar kepada sistem metrik, satu hasta kira-kira antara 46 hingga 56 cm. Namun begitu sukar untuk menetapkannya sebagai ukuran yang mutlak kerana terdapat perbezaan individu dan sejarah. Oleh itu, untuk memudahkan pengiraan, kita anggap satu hasta bersamaan kira-kira 50 cm. Dengan anggaran ini, panjang batra kira-kira 150 meter. Panjang batra kini dinyatakan itu sekitar 150 meter. Saya berharap melalui batra ini anda juga dapat mengenal Tuhan Pencipta, Tuhan yang maha mengetahui dan maha berkuasa. Panjang badan bola sepak biasanya sekitar 90 hingga 120 meter. Saya telah membuat perbandingan panjang bola sepak dan panjang batra itu. Batra Nuh jauh lebih panjang daripada panjang bola sepak. Lebarnya pula dinyatakan 50 hasta, iaitu kira-kira 25 meter. Tingginya pula 30 hasta, iaitu kira-kira 15 meter. 노아 방주의 길이는 축구장보다 훨씬 길지요.
Memandangkan ketinggian satu tingkat bangunan biasanya sekitar 2,5 hingga 3 meter, maka Batra Noah bersamaan dengan bangunan setinggi 5 atau 6 tingkat. Bahagian dalam Batra itu pula dibahagikan kepada 3 tingkat. Ia cukup besar untuk menampung semua binatang yang ditentukan oleh Tuhan serta bekalan makanan yang mencukupi untuk semua binatang. 건물 5, 6층 높이입니다. 5, 6층의 높이라 이 말이에요. 노아의 방주는 내부가 Perkara ini telah dibuktikan melalui pengiraan para saintis. 하나님께서 지정하신 동물들을 모두 싣고 그들의 식량까지도 충분히 실을 수 있는 Sungguh menakjubkan bahawa Batra sebesar ini telah dibina kira-kira 4,400 tahun yang lalu. 과학자들의 계산에 의해 이것이 사실임이 Hakikat bahawa Batra sebesar ini dibina sekira 4,300 tahun dahulu memang luar biasa, dan nisbah reka bentuknya mengandungi hikmat Tuhan yang sangat menakjubkan. 그런데 노아 방주의 설계 비율에는 Jurutera kapal telah lama mengkaji dan menentukan nisbah reka bentuk paling selamat bagi kapal besar. Selama ribuan tahun, para pakar ini mencari bentuk yang paling selamat dan akhirnya mereka mendapati bahawa kapal paling selamat apabila panjangnya 6 kali lebarnya dan 10 kali tingginya. 선박 공학자들은 오랜 시간에 걸쳐 대형 선박의 안전 표준 설계 비율을 찾아냈습니다. 수천 년 지나온 동안에 어느 것이 가장 안전한가? 그래서 안전 표준 설계 비율을 대형 선박의 비율을 찾아냈단 말이에요. 그것은 선박의 길이가 넓이의 6배이면서 Bagaimanakah pula dengan Batra Noah? Panjangnya 150 meter adalah 6 kali lebarnya 25 meter dan juga 10 kali tingginya 15 meter. Angka ini menepati nisbah standar keselamatan bagi kapal besar. Inilah fakta yang tepat. Berdasarkan hasil kajian, Batra Noah benar-benar menepati reka bentuk terbaik dunia dari segi standar keselamatan tertinggi bagi kapal besar. Sungguh menakjubkan bahawa ia sudah tepat sejak zaman yang begitu lama dahulu. Hanya Tuhan yang mengetahui semuanya dengan pasti. Dan Tuhan sendiri memerintahkan Nuh untuk membinanya sedemikian rupa. 지금부터 이렇게 참 오랜 전에 지금 방주 오랜 전 Beribu-ribu tahun kemudian, apabila manusia mencari reka bentuk kapal yang paling selamat, hasilnya ternyata sama seperti yang dicatatkan tentang Batra Noah dalam Alkitab. Betapa menakjubkannya perkara ini. Oleh hal seperti ini, kita harus sedar bahawa Tuhan pencipta kita sentiasa adalah Bapa kita. Anda seharusnya merasakan kekaguman yang mendalam. Anda sepatutnya berasa tersentuh apabila membaca Alkitab. Hari ini bukan kebetulan. Jika kita meneliti angka-angka yang diberikan oleh Bapa sejak ribuan tahun dahulu dengan data saintifik yang tepat, semuanya adalah angka yang sangat tepat untuk membina kapal ini. Tuhan membolehkan Batra ini dibina dengan cara yang paling selamat, supaya kapal ini tetap selamat, tidak kira betapa besar ombak yang melanda. Dia juga memintakan supaya setiap bahagian disalut dengan gegala supaya tiada air dapat masuk. 그래야 아무리 풍랑이 세게 쳐도 이 배는 안전하게 이렇게 만들게 하셨다는 얘기예요. Selama 1 tahun, Tuhan membolehkan pelbagai binatang dan keluarga Nuh mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Keluarga Nuh pasti bekerja keras memberi makanan kepada binatang pada setiap hari. 8 orang ahli keluarga itu tentu sangat sibuk menjaga dan memberi makanan kepada begitu banyak binatang. Pada tahun 1843, manusia buat kali pertama membina sebuah kapal besar sepanjang 100 meter.
Namanya ialah SS Great Britain. 100m Kapal besar ini dibina mengikut nisbah reka bentuk keselamatan dengan panjang 98 meter, lebar 15.5 meter dan tinggi 9.75 meter. Oleh sebab Tuhan sudah mengetahui nisbah yang ditemui oleh jurutera kapal pada zaman moden, dia telah membuatkan Bahtera Nuh dibina mengikut nisbah tersebut. Sekitar tahun 1890, Encik Dickey, seorang arkitek kapal Amerika, mendapat ilham daripada Bahtera Nuh. Lalu mereka sebuah kapal perang menggunakan nisbah reka bentuk yang sama. Kapal itu ialah USS Oregon. Kapal perang ini dikatakan antara yang paling kukuh yang pernah dibina. Saudara-saudari, satu eksperimen menarik berkaitan Bahtera Nuh telah dijalankan di Korea pada bulan Jun 1992. Institut Penyelidikan Maritim Korea, sebuah organisasi yang dibiayai oleh kerajaan, mengkaji Bahtera Nuh dari sudut kejuruteraan kapal dan mengumumkan hasil penyelidikan mereka. Nama institusi ini kini telah ditukar kepada Institut Penyelidikan Kapal dan Kejuruteraan Laut. Institut ini diiktiraf di peringkat dunia dalam ujian bentuk badan kapal dan penilaian prestasi. Kebanyakan kapal ekspor Korea menjalani penilaian prestasi di sini. Untuk eksperimen tersebut, sebuah model Bahtera dibina pada skala 1/50 daripada Bahtera Nuh. Model ini diapungkan dalam sebuah tangki besar dan ombak buatan dihasilkan untuk mengukur kestabilannya. Dalam pelbagai keadaan, secara umum kestabilan kapal dinilai melalui 3 faktor: kestabilan pemulihan, kestabilan terhadap ombak dan kestabilan struktur. Secara ringkas, ia menilai sama ada kapal itu tidak akan terbalik atau pecah walaupun dalam ombak besar dan sejauh mana penumpang atau muatan di dalamnya dapat dilindungi. Mereka bahkan menjalankan eksperimen dengan menghasilkan ombak setinggi 30 meter, iaitu yang tertinggi pernah direkodkan, dan model Bahtera itu tetap stabil walaupun dalam keadaan tersebut. Sebagai perbandingan, 12 model kapal lain diuji dalam keadaan yang sama. Hasilnya, model Bahtera mendapat penilaian cemerlang dalam kestabilan pemulihan, kestabilan ombak dan kestabilan struktur, serta menduduki tempat pertama dari segi kestabilan keseluruhan. Telah terbukti secara saintifik bahawa Bahtera Nuh mempunyai kestabilan yang luar biasa serta dengan kapal besar yang dibina dengan menggunakan teknologi sains moden. Bahtera yang direka oleh tuan bapa ini telah dibuktikan oleh sains ribuan tahun kemudian sebagai mempunyai tahap kestabilan tertinggi. Hanya melalui satu perkara ini, kita dapat menyedari betapa benarnya catatan Alkitab. Dari Kejadian hingga Wahyu, semuanya bukan ditulis oleh manusia semata-mata, tapi dicatat sepenuhnya sebagai firman Tuhan di bawah ilham Roh Kudus. Ya, boleh dikatakan bahawa kestabilan yang luar biasa telah terbukti secara saintifik. Artikel berkaitan perkara ini telah diterbitkan dalam Akhbar Kunming-ilbo dan Hankook-ilbo pada 17 Februari 1993. 아버지 하나님이 설계하게 하셨는데 길이고 넓이고 높이까지 다 해서 주셨는데 수천 년 후에 과학이 그거를 밝혀냈다 이 말이에요. 최고 안정성, 최고의 안전함. 우리는 이런 거 하나만 봐도 성경의 기록이 얼마나 참이란 걸 알아야 된다 이 말입니다. 창세기부터 계시록까지 얼마나 참이라고 하는 거, 정확하다고 하는 거. 사람 의해 쓰여지지 않은 것이기 때문에 성령의 감동을 받아 하나님 말씀을 다 기록되어 Antara tajuk utamanya ialah Bahtera Nuh ialah kapal yang sangat selamat. Hasil eksperimen saintifik telah mengesahkannya. Pengesahan kejuruteraan kapal selepas pembinaan model menahan ombak 30 meter dengan mudah. Mereka bentuk tanpa cacat dan ditugaskan oleh Persatuan Sains Penciptaan menyokong kesejarahan Alkitab.
모형 제작 후 Telah 조선 terbukti secara saintifik bahawa batu Ranus 30m cukup kukuh untuk kekal 파고 utuh, 걷던 walaupun dalam 튼튼함은 banjir 설계, besar yang meliputi 창조 seluruh 과학의 dunia. 그 의뢰, 성경 역사성 Sebab hal ini dapat berlaku 노아의 방주가 세상을 4,400 tahun lalu adalah kerana Tuhan sendiri sumber segala pengetahuan dan hikmat yang mereka bentuk batu tersebut. 지금으로부터 4,400년 전에 이것이 가능했던 이유는 지식과 지혜의 근본이신 하나님께서 친히 Oleh itu, saya berharap anda percaya kepada Tuhan seperti ini dalam segala hal. Dalam Amsal 3, 5 hingga 6 juga tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. 너는 마음을 다하여 Betapa indahnya jika Tuhan sendiri yang memimpin jalan anda dan anda hanya perlu percaya serta mengikuti dia. Tuhan Bapa menghendaki agar anda mengakui dia dengan segenap hati dan hanya bergantung kepadanya. Saya berharap mulai sekarang tidak ada lagi yang berfikir saya dapat melakukannya dengan kemampuan sendiri. Dalam 1 Korintus juga dinyatakan bahawa seseorang bijak pada zaman ini, dia harus menjadi seperti orang bodoh supaya dia menjadi bijak. Sebijak manapun seseorang, dia tidak dapat menyamai hikmat Tuhan. Bukankah lebih baik kita bergantung kepada hikmat Tuhan Bapa kita? 자기 지혜를 동원하는 분 없으시기 바라고요. 고린도전서에도 자기 지혜가 낫다, 좋다, 지혜롭다고 생각하면 뭐라고 그래요? 미련한 차라리 Dalam 미련한 1 자가 Korintus 3 ayat 18 hingga 19 tertulis, 아무리 지혜로워도 하나님의 지혜는 janganlah menipu diri sendiri. Jika sesiapa dalam kalangan menganggap dirinya bijak berdasarkan pandangan dunia, dia harus menjadikan dirinya bodoh di mata dunia supaya dia benar-benar bijak. Kerana apa yang dipandang dunia sebagai kebijaksanaan sebenarnya kebodohan di mata Allah. Telah tersurat, Allah memerengkap orang bijak dengan kecerdikan mereka sendiri. 미련한 자가 되어라. 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되라는 거예요. Orang kudus yang benar-benar setia tidak mempunyai pilihan selain merendahkan diri di hadapan Tuhan Bapa. Oleh kerana hati kita datang untuk mencari pertolongan dan rahmat-Nya. Saya berharap agar anda sentiasa datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan Bapa, memohon rahmat, belas kasihan, kuasa dan hikmat-Nya. Dengan demikian saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda memuliakan Tuhan Bapa yang sentiasa bekerja bagi anda. 겸비함으로 도우심과 은혜를 구하게 되지요. 성도님들도 항상 아버지 하나님께 겸손함으로 무릎을 꿇고 은혜와